Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Okey. Okey, bertemu sekali lagi kita dalam sesi live. Hari ini saya nak jawab. Wah, hari ini banyak soalan 4 soalan saya nak jawab. Yang saya dapat daripada tim konsultan sihat. Okey, ada yang tanya kenapa soalan yang dikemukakan apa tak jawab, dah lama tapi tak jawab. Okey, dia tengok sebab soalan yang diterima ada banyak Saya sendiri soalan yang terkumpul beratus soalan. So saya akan pilih soalan-soalan yang saya rasakan soalan tu saya belum jawab lagi. Sebab ada yang tanya soalan yang sama tapi orang yang berbeza. Contohnya berkaitan dengan kencing manis contohnya. Soalan topik kencing manis ni saya dah jawab banyak kali dah. Mungkin follower tu adalah follower baru. Dia tak pernah bertanya lagi dan dia tanya, dan bila saya rasakan soalan tu saya dah jawab berulang-ulang kali, maka saya skip dulu soalan tu. Jadi untuk memudahkan sama ada nak tahu soalan tu saya pernah jawab atau tak, anda pergi ke page konsultan sihat, anda search topik tersebut. Dia akan keluar live yang saya buat sebelum-sebelum ni. Contohnya ada soalan yang datang daripada tim saya, dia tanya berkaitan apakah itu makanan GMO, genetically modified organism. So anda type soalan GMO tu, saya dah jawab dalam sesi live yang lepas-lepas. So anda pergi page konsultan sihat, anda search dekat bahagian atas tu, anda search GMO. So dia akan keluar live berkaitan GMO. Kalau contohnya berkaitan dengan gout, anda search gout di page konsultan sihat bukan di Facebook. Kalau Facebook keluar page orang lain. Di page konsultan sihat anda type gout, maka akan keluar live saya ataupun post-post berkaitan dengan gout. So anda boleh baca balik dekat situ. Alright? Melainkan kalau soalan tu, walaupun soalan tu saya dah jawab, tapi saya rasakan soalan tu dah lama dah saya jawab, saya boleh jawab lagi sekali. Tapi kalau macam baru saja saya jawab soalan yang sama, maka saya akan skip soalan tu. Okey, hari ni saya nak jawab 4 soalan. 4 soalan datang daripada, soalan yang pertama datang dari Puan Siti Aisyah, Puan Aisyah dari Wangsa Maju. Soalannya berbunyi, bagaimana caranya untuk ambil whey protein atau boleh ke ambil serbuk protein setiap hari sebagai pengganti protein harian? Okey, dia kalau kita nak ambil makanan, dia macam ni berkaitan dengan pemakanan ni mudah macam ni. Kalau kita orang yang normal, kita tak ada penyakit apa-apa, kita tak ada kencing manis, kita tak ada gout, kita tak ada darah tinggi, tak ada apa-apa, normal. Macam saya, normal, insyaAllah normal. Maka anda ambil lah macam mana pun makanan, dia tak ada kesan sampingan, dia tak ada sukatan spesifik. Sebab orang yang normal, metabolisme normal, maka dia boleh ambil apa-apa saja tanpa sukatan, tapi dengan cara moderate, dengan cara bersederhana. Contohnya dia ambil, katakan dia ambil protein terlebih, tak ada masalah, asalkan metabolisme badan normal, maka protein tu akan digest secara protein lah. Metabolism protein akan jadi asid amino, so dia akan didigest. Kalau kita ambil gula berlebihan pada hari itu pun, disebabkan metabolisme badan kita normal, maka gula tu akan di-convert, akan disimpan di hati, ataupun dia akan convert kepada lemak normal, tak ada masalah. Tetapi jangan berulang-ulang kali sampai dapat penyakit. Terlalu kerap sangat amal gaya hidup macam tu sampai dapat penyakit, maka itu kena kontrol. Tapi kalau orang yang memang dah sedia ada penyakit, orang tu dah ada penyakit kronik, penyakit metabolism, kencing manis, darah tinggi dan sebagainya, itu perlu sukatan. Sukatan tu saya tak boleh buat. Dia perlu clinical assessment, yang saya kata pegawai dietetik yang boleh buat assessment macam tu. Okay? Tapi untuk soalan ni, saya consider
saya anggap Puan Aisyah ni orang yang normal, sihat, tak ada masalah. Jadi dia tanya bagaimana caranya untuk ambil whey protein, atau bolehkah ambil serbuk protein setiap hari sebagai pengganti protein harian? Boleh, tak ada masalah. Kalau katakan dia jenis orang yang tak makan protein dari haiwan, kan, vegetarian lah contohnya kan, dia tak makan ikan, dia tak makan ayam, so dia nak ganti protein harian ni kepada serbuk protein, whey protein, protein yang yang serbuk suplemen protein ni, boleh atau tak? Boleh, tapi dalam keadaan bersederhana. Dia protein ni, kena ingat, protein untuk bina kita punya sel yang dah rosak. Peranan protein, dia bina sel yang telah rosak, tisu-tisu dalam tubuh badan yang telah rosak. Dia lah tolong bina balik sel-sel baru, tisu-tisu baru. Jadi bila kita makan protein, katakan kita orang yang bukan orang yang aktif membina tisu badan. Antara tisu badan yang aktif di repair, diperbaharui adalah tisu otot. Kalau kita jenis orang yang bukan jenis yang membina otot, yang jarang pergi buat benda-benda yang melibatkan muscle, yang jarang bekerja berat, yang jarang angkat-angkat besi, jarang pergi gym, maka protein tu dikurangkan. Protein kena kurangkan. Sebab kalau excess protein dalam tubuh badan, protein kita berlebihan dalam tubuh badan, maka dia akan membawa kesan-kesan sampingan yang tak baik. Bila kita makan, kita kena tahu bagaimana kita nak guna makanan yang kita makan tersebut. Sebab makanan, dia brings nutrient. Every food carries nutrient. Setiap makanan ni dia bawa nutrient. Dia ada nutrient. Jadi bila kita makan tu, kita kena tahu, aku makan ni untuk apa. Biasakan latih diri macam tu. Okey, aku ambil coklat ni untuk apa? Bukan sekadar macam hobi, memang favorite makanan. Yang ni tak betul. Kalau favorite sekalipun, okey, aku makan coklat. Okey, coklat, kita kena faham macam ni. Aku makan coklat. Kalau kita tak boleh tanya pada diri kita, aku makan coklat ni untuk apa? Kalau tak boleh tanya macam tu, at least kita kena ingat, okey, coklat dalam dia ada karbohidrat, ada gula tinggi. Jadi lepas aku makan ni, aku kena buat apa untuk guna balik nutrien dalam coklat tu? Aku makan nasi ni bukan sekadar lapar saja. Aku makan nasi ni untuk apa? Dalam nasi ada karbohidrat. Dekat nasi tu, dekat lauk-lauk ada protein. Dah aku makan, aku nak buat apa pada protein yang aku ambil? Dah aku makan karbohidrat tu, aku nak buat apa? Baru bila kita tahu apa kita nak buat, maka tak adalah penyakit. Sebab kita dah guna nutrien. Dia penyakit datang bila nutrien yang kita ambil tak digunakan dan dia berlebihan. Karbohidrat kita ambil tak digunakan, tak dibakar, kalori tinggi, bersepah dalam tubuh badan, maka gula naik, lemak banyak, lemak terbentuk banyak. Sebab lemak disimpan dalam bentuk karbohidrat disimpan dalam bentuk lemak. Yang ada penyakit. Orang dulu-dulu, dia dah tahu dia makan untuk apa. Atuk nak pergi kerja ni, atuk nak pergi sawah ni, nak pergi sawah padi ni. Hari ni nak kena ketam padi tu, nak buat kerja berat sikit. So sarapan pagi ni, dia makan berat sikit. Dia makan pulut kukur nyor, kukur kelapa tu, pulut dengan parut kelapa dengan ikan masin. So dia makan benda tu berat sebab dia tahu dia dah makan benda berat, dia makan pulut, karbohidrat kompleks. Maka dia bekerja keras sebab dia nak membanting padi nanti, dia nak pergi sawah padi. Ataupun dia nak buat kerja berat. Contohnya macam ayah saya, awal-awal pagi, biasanya seminggu dalam 3-4 kali dia akan bawa baja lah, sebab dia nak pergi kebun. Saya dah pernah, biasa saya ikut dia pergi kebun. Memang kebun dalam 3 ekar setengah macam tu. So banyak benda kena buat sebab dia tanam pokok durian, pokok-pokok buah. So pokok tu nak kena siram. Kalau musim kering, musim tak hujan, dia kena siram. So nak siram, nak kena bawa getah paip, nak sedut air dari sungai bawah tu. Lepas tu nak kena tadah air hujan dalam tong drum tu
banyak, dia beli berapa banyak tu. So dia angkut seorang-seorang. So dia dah tahu dia buat kerja berat. Pagi tu dia bagi tahu mak saya nak sarapan nasi. So dia tahu bila dia makan nasi berat pagi, sebab dia nak bakar balik, dia nak gunakan. Dia kata kalau makan ringan, sarapan ringan, dia tak ada tenaga. Itu cara yang betul untuk makan. Maka tak adalah penyakit nak datang pun tak ada reason, tak ada alasan. Tapi kita hari ni bila kita makan sesuatu, kita tak tahu kita makan untuk apa. Nutrien, dah lah kita tak tahu nutrien tu dalam tu ada nutrien apa. Nak guna untuk apa. So bila kita tak tahu justifikasi tu tak jelas, sebab apa aku kena makan ni? Maka kita tak dapat jadikan pemakanan ni sebagai ubat, sebagai penawar kita. Yang ni lah yang saya selalu buat live, yang saya selalu sampaikan kepada orang. Ini basic nutrien ni kena faham. Itu disusuli dengan teknik makan. Bila faham teknik makan, bila faham ni, maka tak ada penyakit. Tak ada penyakit. Jadi kalau anda Puan Aisyah, kalau anda orang yang memang aktif bersukan, bukan bersukan kardio, bukan bersukan sekadar brisk walk, jogging, itu kardio. Kardio tak perlukan protein yang banyak. Tapi kalau anda jenis bersukan yang jenis angkat berat, angkat pasu bunga lah, angkat baja lah, mencangkul lah, ataupun selalu pergi gym yang bina muscle, benda yang berat, so protein kena ambil lebih. Barulah boleh ambil serbuk protein bancuh. Tapi kalau anda jenis orang yang bukan yang membina muscle, yang membina otot, jarang buat kerja-kerja yang berat ni, maka serbuk protein, nasihat saya tak perlu lagi. Cukup sekadar ambil protein dari ayam, protein dari ikan, protein dari daging yang kita makan. Protein dalam makanan harian sebenarnya dah mencukupi. Kalau tidak, terlebih protein, maka akan adalah isu-isu masalah rentetan daripada protein yang berlebihan. Betul lah anda tengok kenapa orang yang main gym, dia akan beli serbuk protein. Sebab muscle dia cedera setiap hari. Muscle tear, muscle terkoyak, cedera. Angkat berat-berat, dia nak bina muscle. Bila muscle terkoyak, so muscle tu cedera, tisu cedera. So dia perlu bina balik. Dia perlu bina balik, replenish balik, dia perlu bina balik muscle tu. So dia perlukan protein. Sebab itulah dia makan dada ayam. Ayam setengah ekor dia makan kadang-kadang. Itu dia makan telur pula. Telur dia makan setiap hari. Berapa biji? 3-4 biji setiap hari. Sebab dia minum protein. So itu cara diet yang betul. Tapi kalau kita bukan membina muscle, setiap hari kita makan telur, itu tak betul. Telur kolesterol tinggi. Jadi bila kita setiap kali kita makan, kita tahu guna, maka tak ada masalah. Okey, itu soalan yang pertama. Harap jelas daripada Puan Aisyah. Okey, saya nak tengok Tuan Nur Rahim Sharif. Waalaikumsalam. Tahniah Tuan Nur Rahim Sharif. Saya tengok dia selalu tag saya dalam Facebook. Dia kerap complete task berlari, brisk walk, habiskan step-step dalam virtual tournament. Tahniah Puan Nur Razia Mukhtar, Zanita Abu Bakar. Waalaikumsalam. Nurmala Yasin. Waalaikumsalam. Siti Rakia Arifin. Waalaikumsalam. Baskaran. Good morning. Alimah Jamal. Waalaikumsalam. Rabi'ah Muhammad Yusof. Waalaikumsalam. Muhammad Rafif. Alright. Okay, soalan yang kedua datang dari soalan yang kedua datang dari Amalina Jaidir. Amalina Jaidir dari Damansara. Dia tanya soalan, kita kena minum 8 gelas sehari, mitos atau fakta? Mitos. Terus saya jawab, mitos. Adakah kita kena minum 8 gelas sehari? Mitos atau fakta? Saya boleh katakan ini mitos. Kita nak tahu kita perlu berapa minum sehari, tengok aktiviti kita. Adakah kita perlu makan 3 pinggan nasi sehari? Mitos. Kita nak tahu berapa banyak kita kena makan, kita tengoklah berapa banyak yang kita perlukan tenaga. Kalau tak perlu tenaga, kenapa nak makan? Kalau kita tak perlu tenaga, kenapa kita nak makan? Kalau air dalam tubuh badan kita cukup, kenapa kita nak minum? Saja-saja nak minum tak ada.
kalau nak jadikan pemakanan ni satu terapi, nak rawat tubuh badan dengan pemakanan, kena tahu cara ni. Kalau kita perlu tu, kalau tak perlu, kenapa kita nak makan? Kita makan tu sebab apa? Selalu tanya, sebab apa kita makan? Sebab apa kita makan? Bukan saja-saja kita makan. Okay? 8 gelas sehari, betul atau tak? Tak betul. Dia tak ada satu sukatan yang general semua orang. Adakah baby 8 gelas sehari? Budak umur 1 tahun kena minum 8 gelas sehari? Tak. Adakah orang yang bekerja buruh, angkat batu bata, memang kerja panas straight lah, angkat pasir, bancuh simen tengah-tengah panas, perlu 8 gelas sehari? Tak, dia perlu lebih. Adakah orang yang bekerja duduk dalam aircon, duduk dalam bekerja office saja perlu 8 gelas sehari? Mungkin ya, mungkin tak. Adakah orang barat, Mak Saleh yang duduk dekat tempat sejuk musim winter, salji, dia perlu 8 gelas sehari? Tak, dia perlu kurang. So, tak ada jawapan khusus tubuh badan. Caranya, nak tahu kita perlu berapa banyak satu hari, secara general, kita panggil kayu ukur. Kayu ukurnya adalah, secara generalnya adalah, dia ikut saiz badan. Ikut saiz badan kita, ikut ketinggian, ikut berat badan. Senang kata ikut berat badan lah. Berat badan saya 60 kg, darab dengan 0.04. Maka jawapannya, betul ke 0.04? Sekejap saya cek balik. 60 darab 0.04. Betul. Darab 0.04. Tubuh berat badan kita darab 0.04. Berat badan saya 60. Darab 0.04 bersama dengan 2.4. 2.4 apa? 2.4 liter. Itu benchmark. Maksudnya saya 60 kg, sepatutnya saya perlukan 2.4 liter. Sepatutnya 2.4 liter. Ini benchmark dulu. Okey, benchmark. Okey, sepatutnya perlu dalam tubuh badan 2.4 liter. Katakan dalam tubuh badan saya masih ada lagi katakan 1 liter. Maka saya tak boleh, 1 liter air masih ada. Badan saya dalam keadaan hydrated lagi. Masih ada air. Katakan air saya 1 liter lagi dalam tubuh badan. Maka saya tak perlu lagi 2.4 liter. Saya perlu completekan 2.4 liter. Maka dalam tubuh badan ada 1 liter, kena tambah lagi 1.4 liter. Itu cara. Jadi macam mana kita nak tahu berapa banyak yang kita kena top up? Badan kita kurang berapa banyak? Tengoklah sign, tanda-tanda pada tubuh badan. Okey? Nak minum air, pertama sekali, nak minum air, jangan sampai badan rasa haus, perit baru minum. Itu badan terlalu dehydrated. Boleh membahayakan. Minum air ni, dia kena slow and steady. Sikit-sikit minum. Sentiasa top up. Lepas tu, nak tahu tubuh badan cukup air atau tak, monitor air kencing. Ini paling tepat. Monitor air kencing kita. Air kencing keluar warna kuning jernih. Tak terlalu pekat, tak terlalu cair. Tak terlalu pekat kuning dia, tak terlalu cair kuning dia. Dia sedang-sedang kuning. Itu maksudnya badan kita cukup air. Itu saja monitor. Jadi dia tak ada sukatan khas. Jadi benchmark dia bagi saya 60 kg 2.4 liter. So make sure jangan terlalu kurang sangat. Dia macam kita agak-agak monitor air kencing. Walaupun katakan kita tak cukup lagi 2.4 liter, saya tak cukup lagi minum 2.4 liter, tapi air kencing saya dah warna kuning-kuning jernih. So maksudnya dah cukup, tak perlu nak complete 2.4 liter. 2.4 liter tu macam kayu ukur saja. Agak-agak saja. Macam juga budak pun kita kena monitor, bagi dia tahu, ajar dia. Kencing jangan sampai warna kuning. Mana lepas air, anak buah saya masuk hospital, kena tahan ward disebabkan kurang air. Bahaya sampai kurang air. Sebab lepas makan, dia bukan jenis orang yang minum air. Saya beritahu abang saya, bahaya.
ajar dia, buat jadual. Minum air. Buat jadual. Pergi sekolah pun bekalkan dia air. Air botol kosong tu. Jangan suruh dia beli kat kantin apa. Biasa kantin air pipe. Kan? Saya dekat sekolah dulu pun saya masih bawa botol air sendiri. Kat universiti pun masih bawa botol air sendiri dan saya tak malu. Kebanyakan dekat universiti yang bawa botol air semua kawan-kawan saya Chinese friend memang bawa botol air besar-besar gedabak. Saya tak ada lah besar-besarnya tu. Saya khas untuk boleh pegang saja. Masih sentiasa ada air. Tak ada terhegi-hegi dahaga baru kita nak pergi minum. Kalau kita beli air, biasanya kita akan beli minum air manis. Ini habit yang tak bagus. Biasakan minum air kosong. Kan? Jadi 8 liter mitos. Ikut keperluan tubuh badan. Lepas tu dia tanya lagi, macam mana cara minum yang betul untuk capai maximum body hydration? Tengok monitor air kencing. So saya dah jawab dah. Monitor air kencing kita, jangan bagi terlalu pekat kuning dia, jangan terlalu cair. Jangan sampai jernih macam air pipe air kencing kita. Itu maksudnya terlebih air. Terlebih air pun tak bagus juga. Sebab takut kita ada masalah buah pinggang. Takut kita ada komplikasi yang lain dalam tubuh badan yang kita tak tahu. Tiba-tiba dapat water retention, baru kita tahu kita ada masalah buah pinggang. Yang ni yang kita tak nak. Terlebih air pun tak boleh juga. Okey. Soalan yang ketiga dia tanya, soalan ni dari orang sama Puan Amalina. Macam mana kita nak tahu yang kita dah cukup minum dalam sehari? Monitor air kencing, saya dah jawab. Apa makanan yang bagus untuk pasien yang baru lepas operation untuk cepat recover? Okey, apakah makanan bagus untuk orang yang baru lepas operation? Baru lepas accident, baru lepas buat surgery, baru lepas apa-apa yang operation lah. Maksudnya apa pemakanan yang bagus untuk cepat pemulihan luka. Kan baru lepas operation luka. Macam mana nak cepat luka dengan pemakanan? Antara pemakanan untuk cepat sembuh luka lepas operation adalah protein. Pengambilan protein yang cukup. Jadi lepas operation ataupun lepas buat kemoterapi, lepas buat radioterapi, ataupun lepas apa-apalah pembedahan apa semua, even lepas bersalin pun, ambil protein yang cukup. Ambil protein yang cukup. Makan ayam, makan ikan. Kedua ni protein yang baik. Makan telur. Makan ayam, makan ikan, makan telur. Ni protein yang baik. Kita ambil lebih. Kalau katakan kita makan nasi tu, ayam tu ambil yang bahagian dada tu. So protein dia lebih. Makan lagi telur. Ambil telur rebus, jangan telur goreng. Ambil telur rebus. So protein dalam makanan dia bantu untuk baiki balik pemulihan luka-luka. Kan protein fungsi dia untuk repair sel-sel yang rosak, tisu-tisu yang rosak. Jadi kalau kita baru lepas operation, tisu-tisu kita tercedera. Tisu-tisu kita tercedera. Muscle kita pun tercedera. Jadi platelet akan terkumpul kat situ untuk tutup luka-luka kita tadi tu. So protein kena lebih. Sama juga kalau kita ada infection, kita terkena jangkitan dengue. Dengue paling mudah, dia bukan sup ketam, apa nama, benda apa, dong betik lah, apa benda lah kan. Protein lebih. Makan ayam lebih. Makan ikan lebih. Sebab yang ni lah membantu untuk tingkatkan antibody. Sel darah putih, especially neutrophil ni, akan dibina bila cukup protein. Antibody akan dibina bila cukup protein. Jadi kalau kita infection, baru lepas operation, kena jangkitan dan sebagainya, protein kena lebih. Sebab tu orang dulu-dulu kata kalau nak sembuh luka, makan haruan. Yes, memang betul, tapi bukan haruan saja. Orang dulu kata makan haruan sebab dulu mungkin zaman susah, zaman duduk sawah bendang yang ada ikan haruan. Jadi ikan haruan tu mengandungi adalah sumber protein yang baik. Dia bukan tertumpu pada ikan haruan saja, ikan-ikan lain pun sumber protein yang baik. Jadi makan ikan-ikan lain pun bagus untuk pembinaan tisu yang rosak. Lepas operation apa semua tu, dia akan luka cepat sembuh. Cukup protein. Dulu tak susah nak dapat ayam, susah nak dapat
apa namanya, sumber-sumber protein yang harga, yelah orang susah kan. Jadi makan haruan, haruan saja yang ada. Jadi kebetulan bila dia bagi makan haruan, pesakit bagi anak dia makan haruan contohnya, luka cepat sembuh tu, dia kata haruan bagus. Dia bukan disebabkan haruan, bukan, tak ada spesifik haruan, dia adalah disebabkan protein pada ikan haruan, protein yang baik. Haruan adalah ikan protein yang baik. Jadi bagi makan, tak kisah ikan apa pun, maka protein cukup akan bina balik tisu yang rosak. Okey. Okey, saya dah jawab soalan daripada Puan Amalina Jaidir. Okey, yang ketiga. Soalan datang dari ini dia tak bagi tahu nama. Puan Rohani Ismail, Waalaikumsalam, dari Singapura. Okey. Soalan yang ketiga, saya tak tahu soalan ni daripada siapa, tapi saya terima soalan ni, saya jawab saja. Dia kata, dia tanya, saya ada diabetik. Ni diabetik patient Saya ada diabetik. Bacaan average dalam 3 bulan adalah 8. 8 ni tak normal lah kan. Tak terlalu tinggi, tapi tak normal. Okey. Bacaan average dalam 3 bulan adalah 8. Tapi saya tak boleh berjalan. Doktor sahkan saya ada nerve problem. Nerve problem biasanya memang ada pada diabetic patient. Diabetic patient ni boleh jadi ada masalah nerve problem. Jadi kebas-kebas. Biasanya kalau kebas-kebas ni ada kaitan dengan diabetes. Kebas-kebas kaki, especially orang yang umur 40-an, 50-an, dah berumur, kebas-kebas kaki biasanya ada kaitan dengan kencing manis. Walaupun dia ada masalah nerve problem, ada kaitan dengan kencing manis. Jadi kita nak rawat apa? Rawat nerve ke? Rawat nerve tak akan selesai masalah tu. Rawat kencing manis, barulah nerve akan dirawat, akan baik, akan pulih. Okey. Masalahnya saya selalu sembelit, makan Sonocort, Dufalac, minum prebiotic drink, semuanya tak menjadi. Pisang sampai 6 biji sehari baru boleh membuang sikit. Okey. Pisang memang mengandungi prebiotik. Prebiotik ni bermaksud makanan untuk probiotik. Pre adalah makanan untuk probiotik. Okey. Prebiotik ni contohnya inulin, oligosaccharide, fructooligosaccharides. Apa lagi prebiotik ni biasanya gula. Gula yang ada dalam makanan. Gula oligosaccharide itu adalah gula. Fructooligosaccharides itu adalah gula. Inulin, ini semua inulin yang ada dalam susu, itu adalah prebiotik. Jadi, kalau orang sembelit yang teruk, kalau sembelit biasa-biasa, dia boleh makan pisang. Sebab dengan ambil prebiotik, maka jumlah bakteria yang dalam usus dia akan meningkat. Tetapi kalau orang yang ada masalah sembelit yang sangat teruk, tak membuang, seminggu sekali baru membuang, kadang-kadang 2 minggu sekali baru membuang, sangat teruk, maka environment, microflora, flora environment yang ada dalam usus dia memang berada dalam keadaan sangat-sangat tak seimbang, sangat-sangat kronik. Maka dalam keadaan begitu, prebiotik sangat tak berapa nak membantu untuk selesaikan masalah sembelit. Apa yang perlu dia buat adalah dia perlu top up probiotik dari luar. Probiotik, mana top up terus bakteria baik. Disebabkan bakteria baik, probiotik dalam usus dia kurang, dan menyebabkan dia sembelit teruk. Kalau letak prebiotik, prebiotik fungsinya masukkan prebiotik, pisang contohnya, pisang, prune, ke kacang contohnya, bakteria yang di dalam tu, fungsi dia kita nak bagi makan bakteria yang ada dalam tu, bakteria baik dalam tu, supaya bakteria ni membiak, dia bertambah. Tetapi kalau dalam tu sendiri, dalam usus sendiri tak ada bakteria, memang kurang sangat, macam mana dia nak membiak? Maka prebiotik tak ada kesan, maka pisang pun tak ada kesan, maka betik pun tak ada kesan. Jadi kita perlu top up probiotik. Macam mana kita nak top up probiotik? Ada 2 cara. Cara pertama adalah anda boleh ambil yogurt. Yogurt ni probiotik tak adalah sangat tinggi, tapi consider okey lah. Amalkan yogurt tu. Setiap hari amalkan yogurt awal pagi. Tak boleh awal pagi, sebelum tidur amalkan yogurt. Yogurt kalau boleh yogurt yang
plain yogurt. Jangan yogurt yang ada letak perisa tu. Sebab dia ada letak gula dan probiotik dia sikit. Ambil plain yogurt, tak kisahlah apa-apa jenama, plain yogurt. Plain yogurt tu anda campurlah buah sikit, anda blend buah sikit, buah-buah yang manis-manis sikit, anda letak madu sikit, anda makan. Satu mangkuk kecil saja makan. Amalkan setiap malam. Setiap malam makan sampai boleh membuang air. Katakan malam tak boleh nak buang air juga, amalkan sebelum tidur, malam sebelum tidur, awal pagi bangun dari tidur tu makan yogurt. Cuba buat. Sebab dalam yogurt probiotik dia lebih tinggi. So bila dah ada probiotik, so maknanya kita top up probiotik dalam usus kita. Sebab usus kita dah kurang sangat, hampir tak ada, dah kurang sangat. So kita top up probiotik dari luar. So probiotik tersebut, bila kita dah top up probiotik, jangan lupa makan prebiotik balik. Supaya kalau probiotik masuk dalam ni, dia tengok tak ada makanan yang dia boleh makan, dia tak boleh bantu sembelit juga. Tapi kalau kita top up probiotik dari luar, pada masa sama kita makan buah, kita makan sayur, kan? Itu prebiotik. So makan, dia tengok wah ada makanan untuk dia. So barulah dia boleh bekerja dan barulah settle masalah sembelit. Pro mesti ada pre. Pre perlu ada pro. Kalau pre saja tak boleh juga. Pro saja pun tak boleh juga. Itu cara pertama. Katakan cara pertama ni tak menjadi juga. Itu tandanya yogurt tersebut masih kurang. Dia, kalau kita nak bermain dengan yogurt ni, sebab kajian saya adalah probiotik. Itu memang saya punya expertise, kepakaran saya. PhD saya dalam probiotik. Dia adalah bermain, seolah kita bermain dengan number games, kan? Permainan angka, bermain dengan bilangan. Dalam probiotik, bakteria baik dalam yogurt, dia hidup. Kita panggil life culture, culture hidup. And so dia hidup. Bila dia hidup, dia sangat renyah, sangat sensitif terhadap suhu. Terhadap persitikaran dia sangat sensitif. Jadi bila kita beli, suhu sepatutnya mesti kena bawah 10 darjah Celsius untuk dia aktif, untuk dia hidup. Tapi malangnya bila kita beli dekat pasaran, kita bawa balik, kita simpan dalam bonet tu terlalu lama. Contohnya rumah kita dari shopping mall katakan 30 minit. Dah beli barang, letak dalam bonet, kita tinggal dalam 30 minit, kita tinggal lama dalam bonet. Kita pergi makan dulu. So dia dah makan, ambil dalam masa katakan sejam makan. Dah sejam makan, lepas tu kita bawa balik rumah, baru nak drive kereta. Dari shopping mall ke rumah 30 minit. So total dah ada 1 jam setengah yogurt tersebut ada dalam kereta. Maka suhu dah tinggi, dah naik sampai suhu bonet kereta katakan 37, 40, panas kan. Maka yogurt tu lama-lama bakteria dia kurang mati. Katakan dalam satu yogurt ada, katakan ada 5 juta bakteria baik. Yang dah mati disebabkan suhu tinggi katakan 3 juta. So tinggal 2 juta saja yang hidup. Tu bila kita makan yogurt tu, sampai rumah kita makan yogurt tu, bila masuk dalam mulut jatuh perut ada asid, dirembes asid. Maka 2 juta daripada 2 juta tu tinggal 500,000 saja. 500,000 tu sementara dia nak sampai usus besar, mungkin mati lagi. Setengah lah yang mati. Tinggallah 250,000 yang masih hidup. Jadi dia bermain dengan game. Walaupun 5 juta dalam yogurt, tapi banyak proses lagi. Masuk dalam perut. Masuk dalam perut semua. Asid dirembes enzim. So dia pun tak boleh nak stabil, dia tak boleh nak hidup. Tinggallah sikit, berapa persen saja. Lepas tu kita makan yogurt, kenapa tak membuang? Disebabkan itu, cara handle. Cara seterusnya, cara yang lebih baik, kalau selain daripada yogurt, mula-mula try yogurt dulu. Kalau berkesan, alhamdulillah. Maksudnya berkesan. Sebab tu saya kata, buat malam, awal pagi. Malam sebelum tidur, awal pagi. Amalkan sampai boleh membuang. Kalau tak boleh juga, pergi cara kedua. Cara kedua, anda cari
suplemen probiotik yang dirumuskan, yang diformulakan dalam bentuk powder. Dia ada pro, dia ada prebiotik sekali kan. Biasanya dalam sachet. Probiotik, prebiotik dalam bentuk powder disekalikan dalam sachet, bancuh, minum sebelum tidur. Biasanya 3 ke 4 jam selepas dinner. Maksudnya sebelum tidur bancuh, minum. Biasanya awal pagi dia akan berhambur keluar, boom. Sebab apa probiotik dan prebiotik dalam bentuk powder ni bagus? Sebab probiotik dalam bentuk powder ni dia telah melalui satu proses yang kita panggil PET teknologi. Probiotic Encapsulation Technology. PET. PET. P stand for probiotic. E encapsulation. T adalah teknologi. Maksudnya probiotik bakteria baik itu dia telah dikapsulkan melalui satu teknologi, dikapsulkan. So dia jadi tak aktif. Dia hidup tapi dia tak aktif. Bila kita bancuh, bila kita minum, bila dia dah masuk dalam perut dirembeskan asid hidroklorik, dia masih okey lagi sebab dia dilindungi dalam kapsul. Masuk usia besar baru kapsul terpecah, baru dia dapat hidup. Biasanya dalam satu sachet tu ada dalam 3 bilion. Banyak berbanding yogurt. Yogurt tak sampai bilion. Kalau sampai pun sebab dia hidup. So hidup ni dia cepat mati. Tapi kalau 5 bilion dalam satu sachet dikapsulkan lagi, maka suhu tinggi ke macam mana pun dia tough. Ini kita panggil teknologi PET. Saya ada belajar teknologi PET. Ni teknologi PET ni dia ambil probiotik yang hidup tu, kan? Bakteria hidup tu dia ambil. Lepas tu dia letak satu cecair, kita panggil cecair alginate. Alginate apa saya tak ingat. Alginate ada liquid tu. Tuang liquid tu pada probiotik, pada bakteria baik tu. Lama-lama liquid tu dia akan keras. Jadi probiotik bakteria baik ni dia akan terkurung dalam cecair tu. So dia akan mengeras. So dia dikapsulkan. Lepas tu kita pecahkan dia sampai dia jadi powder. Itu PET teknologi. Ada teknologi sekarang. Anda boleh pergi mana-mana farmasi, tanya, ada tak? Dia biasanya memang mahal. Memang mahal. 6 sachet pun kalau saya sendiri saya beli, saya tak beli kat farmasi lah. Saya ada supplier saya khas. Kalau biasanya 6 sachet tu 100 lebih juga. Tapi sekali makan dia bukan setiap hari. Kalau dah ambil dalam bentuk powder, dia tak perlu makan setiap hari. Dia perlu dalam seminggu sekali pun dah cukup dah. Bila seminggu sekali, baru kita sekadar untuk top up saja. Bila dah top up, bila dah top up, maka bila dah okey, amalkanlah balik yogurt, amalkan balik pisang. Sebab kita nak top up permulaan. Sebab dia dah terlalu teruk, top up balik. Top up balik. Jadi kalau macam powder tu seminggu sekali dah cukup dah. Kalau macam saya akan amalkan katakan dalam kadang-kadang sebulan sekali saya amalkan. Bila katakan saya makan dah makan macam-macam, makan tak ada pantang kan. Makan kenduri lah apa semua kan. Bila saya rasa perut saya macam nak membuncit sikit, buang air pun rasa macam tak best. Dia macam tak best, pembuangan dia macam tak smooth saja. Saya top up balik. Itu cara. Kita ambil tu jika perlu. Sebab harga dia mahal, memang harga mahal. Sebab dia, kita tahu kualiti dia. Sebab dia ada PET teknologi. Kalau setakat pembuangan tak lawa biasa-biasa ni, yogurt pun dah okey dah. Ini saya bagi solution untuk orang yang agak teruk, kronik punya sembelit. Kalau macam soalan ni tanya dia makan pisang sampai 6 biji sehari baru boleh buang sikit, itu maksudnya dia kronik, perlu cari probiotik dalam bentuk powder. Pergi kat farmasi, cuba tanya probiotik dan prebiotik diformulakan dalam bentuk powder, dalam bentuk sachet sekali. Jangan ambil dalam bentuk kapsul probiotik semata-mata. Ambil pro dan pre sekali kan. Ada atau tak? Cuba check. Kalau tak ada, anda tanya tim konsultan sihat, kita akan bagi solution. Tapi harga dia saya bagi terus terang agak mahal. Kita tak ada simpan stok, kita order pada supplier hantar terus pada customer yang order.
6 session 100 lebih. Saya tak ingat berapa, 100 lebih tapi boleh bertahan dalam sebulan lebih lah. Tak perlu setiap hari ambil, seminggu sekali. So maksudnya kalau 6 session boleh lah sebulan setengah. Lepas tu stop lah. Amalkan balik yogurt dengan pisang. Okey. Soalan seterusnya yang terakhir, dia tanya apa khasiat buah sukun? Adakah sama dengan ubi? Tapi ia adalah buah dan bukan ubi. Okey, buah sukun ya. Walaupun dia bukan ubi, tapi dia kaya dengan karbohidrat. Buah sukun kaya dengan karbohidrat. Sama macam ubi. Tapi dia tak sehebat ubi lah. Dia kaya dengan karbohidrat. Jadi apa khasiat dia? Khasiat dia adalah kaya dengan karbohidrat. Dia sama macam ubi khasiat dia. Walaupun bukan ubi, tapi dia kaya dengan karbohidrat. Dan of course lah vitamin dan minerals tu ada. Tapi main komponen dia adalah karbohidrat. Kaya dengan karbohidrat. Jadi anda boleh jadikan buah sukun ni sebagai pengganti karbohidrat kalau anda nak. Sama juga macam ubi, roti, gandum. Pengganti karbohidrat. Sebab dia sumber karbohidrat yang baik. Bila sumber karbohidrat yang baik, dia bekalkan energi, tenaga utama dalam tubuh badan kita. Okey. Selesai sudah saya jawab daripada 1, 2, 3 orang. 3 orang. Okey, clear? Terima kasih kerana menonton. Alang Mazlan Sami. Lama saya tak jumpa Saya tak nampak di komen. Okey, selamat pagi. Okey, terima kasih. Harap bermanfaat. Okey, sekali lagi kalau anda ada soalan boleh tanya dengan tim kami di caption live ni supaya kita dapat info dan saya pun boleh berkongsi ilmu, sama-sama kita belajar. PKP esok 2 minggu InsyaAllah dia bukan 2 minggu, dia akan berlanjutan lagi. 2 lagi. Yang penting tak kisahlah apa yang berlaku, kita jaga diri kita baik-baik sebab kes kematian pun sebenarnya dah meningkat kes kematian meningkat, so kita kena hati-hati Saya pun berjaga-jaga jaga-jaga. Alright. Okey, sama-sama kita jaga diri kita, jaga kesihatan masing-masing. Saya doakan moga kita selamat dan dapat kesihatan yang baik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jumpa esok hari insya-Allah.